Alhamdulillah masih bersama kami dalam Assalamualaikum, dan sekarang kita telah masuk ke perbincangan berkenaan dengan suara dunia seperti mana telah ini war-warkan daripada awal tadi. Dan Alhamdulillah rasanya kita punya perbincangan ni memang teli dengan apa yang kita daripada bermula kita baca news tadi kan, berkenaan dengan belia, muflis, kewangan, ekonomi dan sebagainya. Dan sekarang ni kita masuk dalam suara dunia dengan tajuk Save the Children of Syria, iaitu satu kempen dengan kerjasama Sekretariat Malaysia Lifeline for Syria MLL4S yang akan mengadakan misi bantuan kemanusiaan Hope for Every Syrian yang ada di sempadan Turki pada 10 Jun 2014 insya-Allah. Dan itu apa yang kita cuba tampilkan di pentas Assalamualaikum, yang kita membawakan suara-suara dunia ataupun membincangkan tentang saudara-saudara kita di seluruh dunia secara konsisten, bukan hanya bermusim kita perjuangkan isu ini. Ya, secara konsisten setiap minggu kita akan membicarakan, membincangkan serta mendekati saudara-saudara kita. Betul, dan tak semestinya kita adalah orang Syria ataupun pak menakan kita kahwin dengan orang Syria ke, kita berkenan ke orang Syria ke, tidak semestinya, tapi kerana mereka adalah saudara kita yang harus dibantu. Okey, jadi kita bersama-sama lah untuk kita bincangkan tentang Save the Children of Syria. Saya kenalkan panel di sebelah saya dulu, iaitu Syahriz Azfar bin Saleh selaku CEO Malaysian Lifeline for Syria. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Hebat orangnya berada di sebelah saya, alhamdulillah, insya-Allah. Dan panel kita yang kedua, yang di sebelah kiri saya Tuan Syahiran Sukardi, juru gambar Malaysia Lifeline for Syria, yang mana mempunyai pengalaman yang cukup mengujakan yang akan kita kongsikan dengan Assalamualaikum pada hari ini insya-Allah. Okey, kita nak pergi terus kepada perbincangan kita. Soalan pertama saya adalah apa itu kempen Save the Children of Syria? Betul tuan. Baik. Okey, pertama kali terima kasih kepada Tiwajah yang memberikan kesempatan untuk kita membincangkan ataupun berkongsi bersama-sama dengan rakyat Malaysia mengenai kempen yang dinamakan sebagai Save the Children of Syria, yang mana kempen ini tercetus daripada perbincangan bersama-sama dengan NGO kemanusiaan di Malaysia yang bergerak untuk menangani isu Syria, yang mana kita melihatkan keadaan di Syria yang tahun ini merupakan tahun keempat konflik yang berlaku, yang sehingga kini telah mengorbankan lebih 160,000 nyawa yang tidak berdosa. Dan dalam 160,000 nyawa ini, 11,000 daripadanya adalah kanak-kanak, yang mana sehingga hari ini kematian mereka tidak ada pembelaan yang sewajarnya. Lantas kita katakan kita perlu lakukan sesuatu, sebab mereka ini kanak-kanak, kanak-kanak yang tidak berdosa, yang tidak ada kaitan langsung mengenai konflik yang berlaku di Syria. Kenapa mereka menjadi mangsa, dan kenapa sehingga kini tidak ada suara dunia yang betul-betul bagi push, katakan cukup kanak-kanak ini bukan mangsa yang sebetulnya. Kalau mereka katakan apa yang berlaku di Syria ni mereka menghalang pengganas dan sebagainya, itu pendapat mereka. Tapi kanak-kanak ini adakah pengganas? Jadi dalam statistik yang dikeluarkan oleh UN, 5.7 juta daripada 9 juta yang affected ataupun yang orang kata terkesan dengan apa yang berlaku di Syria ini adalah 5 juta itu adalah kanak-kanak. Dan 1.4 juta adalah kanak-kanak yang terpaksa melarikan diri menjadi pelarian di luar Syria. Dan ini saya kata satu tragedi kemanusiaan yang saya rasa kita perlu ambil tahu. Dan semenjak berlakunya konflik di Syria ini, 3 juta kanak-kanak telah terhenti pembelajarannya, dan kami melahirkan kerisauan, melahirkan keprihatinan. Bayangkan anak-anak ini tidak ada pendidikan, bagaimana akhirnya nanti anak-anak ini membesar tanpa pendidikan, dan bagaimana keadaan diri anak-anak itu. Mereka ini bakal pemimpin pada masa hadapan. Betul? Jadi apabila tidak ada pendidikan dan tidak ada yang boleh membantu dari sudut pendidikan ini, 3 juta bukan satu angka yang sedikit. Dan ia affected ataupun ia memberi kesan bukan sahaja dalam Syria, tetapi memberi kesan juga kepada negara-negara yang ada di dalam negara tersebut, pelarian-pelarian Syria. Bayangkan mereka terpaksa duduk di kawasan ini 5 tahun, bergantung pada konflik yang kita jangkakan akan mengambil masa yang
yang agak panjang, namun kita doakan agar insya-Allah selesai dengan cepat supaya mangsa-mangsa yang tidak berdosa ini dapat terus diselamatkan. Betul. Ya. InsyaAllah. Jadi apabila telah mendengar tadi, kita macam terbayang-bayang, kita macam tergambar-gambar keadaan ataupun tragedi yang telah berlaku di Syria dan sebagainya. Tetapi itu kita, macam saya berada jauh. Lan dah pernah sampai. Belum lagi. Macam saya pun tak pernah sampai Syria. Itu kita lihat pun kita boleh rasa terkesan. Bagaimana pula dengan orang yang telah sampai, seperti mana Tuan Syahiran telah sampai, telah merakamkan sendiri keadaan peristiwa tragedi itu untuk tunjukkan kepada kita. Jadi apakah antara pengalaman-pengalaman yang tak dapat dilupakan ataupun yang cukup terkesan di sanubari? Okay, Assalamualaikum. Okey, pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak TV Al Hijrah kerana menyediakan platform untuk kami berkongsi pengalaman sepanjang kami berada di Syria. Saya sendiri sebagai seorang jurugambar, saya memang mengikuti isu Syria ni hampir masuk tahun keempat, Syah. Saya sendiri ada satu bayangan yang wild imagination sebelum saya menjejakkan kaki di bumi Syria. Tapi bila saya tiba di sana, wild imagination tu memang telah terlalu jauh daripada apa yang saya bayangkan. It's even worse daripada yang boleh kita bayangkan sebagai seorang manusia lah. Kita ambil contoh tragedi Ain Jalut. Ain Jalut ini merupakan sebuah sekolah di mana kita meminta pelajar-pelajar sekolah ni untuk menyediakan lukisan-lukisan yang kita akan bawa pulang ke Malaysia untuk dijual lukisan ini sebagai fundraising untuk mengutip dana untuk mereka bagi membiayai pendidikan dan sebagainya. Jadi event itu berlangsung pada hari Khamis. Jadi saya telah bersama dengan mereka seharian pada hari Rabu, membantu melukis, rehearsal dan sebagainya. Dan kami dijadualkan untuk tiba di sekolah itu pada hari Khamis. Sebaik saja saya melangkahkan kaki di hadapan sekolah pada sekitar jam 9 pagi, sebuah pesawat telah terbang rendah dan melancarkan peluru berpandu tepat ke sekolah. Ya Allah. Dan kami bersama dengan rakyat-rakyat yang lain, civilians, terpaksa berselindung di bawah tangga sebuah bangunan untuk mengelakkan gegaran. Dan selang beberapa minit mereka telah melancarkan roket yang kedua, peluru berpandu yang kedua. Dan sejurus selepas itu saya telah keluar dan masuk ke dalam kawasan sekolah, dan keadaan dalam tu memang sangat mengerikan lah. Dengan ketakutan lagi sebab kemungkinan akan ada peluru berpandu yang ketiga dan sebagainya, ataupun barrel bomb yang akan digugurkan daripada helikopter. Dan saya terpaksa mengangkat mayat-mayat mangsa-mangsa kanak-kanak sekolah di mana yang memang muka-mukanya sangat familiar, di mana saya telah dah kenal sangat. Kita dah pernah berkomunikasi dengan mereka. Memang tak dapat dibayangkan. Saya harap mungkin kita boleh berkongsi visual tu, tapi ianya sangat mengerikan. Jadi tidak sesuai untuk kita. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Bagaimana mendapat kekuatan untuk terus pergi ke sana, mencari ataupun cuba untuk menyampaikan berita dengan sekeping gambar sebagai jurufoto daripada aspek itu sendiri? Kebetulan saya pernah ke Damascus, ibu kota Syria, pada tahun 2008 ketika saya menyiapkan kertas kerja tahun akhir universiti saya dulu. Jadi bila diberi peluang untuk menjejakkan kaki semula, kita dapat lihat perbezaan di antara sebelum dan selepas. Dan diberi kekuatan itu mungkin Allah telah membuka jalan dan kekuatan untuk saya sendiri, kerana saya sendiri merupakan seorang yang sangat takut pada darah. Kalau tak percaya boleh tanya pada saudara Syah. Hari pertama kami tiba di bumi Aleppo, di mana kami terpaksa berada di dalam sebuah hospital untuk membuat coverage, darah seperti air di atas lantai dan sebagainya. Dengan seorang kanak-kanak yang telah, kes pertama seorang kanak-kanak telah meninggal dunia akibat ditembak tepat oleh sniper di jantung, di bahagian dada. Dan saya hampir pitam pada ketika itu. Dan itu merupakan kali pertama dan terakhir saya berperasaan begitu. Selepas tu macam dah immune. Dah cekal. Dikuatkan hati, Alhamdulillah. Saya rasa saya nak kena pergi Syria kot, baru rasa cekal. Saya tak sanggup dah nak tanya kepada Tuan Syahiran soalan-soalan seterusnya. Tapi apapun, insyaAllah berkenaan dengan kempen Save the Children of Syria ni, apakah antara objektif dia selain daripada kita nak membantu mereka? Sebab
banyaklah kempen-kempen yang kita lakukan untuk membantu Syria. Tapi apakah kelainan daripada kempen The Save the Children of Syria ni, dan juga apa cara lain yang kita boleh buat selain daripada kita menyumbang melalui wang? Okey, kempen Save the Children of Syria ni kita lancarkan pada 31 Mei yang lepas dan ia akan berlangsung dalam tempoh sebulan yang akan datang di Jun dan akan menghampiri Ramadan yang akan datang. Kempen ini kita cuba mensasarkan terutamanya kanak-kanak di Malaysia lah. Kita nak bawa kanak-kanak ni bagi solidariti, bagi semangat kepada anak-anak Syria. Sebab apa? Bila pernah saya buat program untuk anak-anak di Malaysia menuliskan kata-kata semangat kepada rakyat Syria, saya bawa mesej ini ke Syria dan mereka tampalkan mesej-mesej ini di sekolah mereka. Jadi ini satu motivasi yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita bahawa ada di luar sana anak-anak yang tidak bernasib baik seperti mana kita yang berada di Malaysia. Jadi satu, untuk kita melatih diri anak-anak merasa insaf dan kasihan kepada mereka yang memerlukan, dan lantas insya-Allah mereka ini membesar dengan mempunyai jiwa yang lembut kepada mereka yang memerlukan. Dan antara banyak-banyak kempen yang kita akan jalankan adalah kita akan adakan flash mob, kita akan adakan silent protest. Ini semua akan melibatkan belia-belia lah. Saya kira kita baru saja menyambut hari belia. Jadi kita mahukan belia-belia lakukan sesuatu untuk menyampaikan mesej. Kita target hashtag Save the Children of Syria ini, kita target dalam tempoh sebulan ni kita dapat kumpulkan lebih kurang 1 juta hashtag. Dan belia-belia sana sudah pasti menggunakan Twitter, menggunakan Facebook, Instagram, apa saja social media yang ada, gunakan hashtag ini untuk menggambarkan kebersamaan kita bersama dengan rakyat Syria. Tidak semata-mata kita memberi sumbangan duit dan sebagainya. Hashtag ini memberikan awareness, maklumat kepada dunia, sebab hashtag ni boleh diakses di seluruh dunia. Just serta hashtag, search hashtag ni, insya-Allah dapat maklumat mengenai apa yang berlaku di Syria, terutamanya yang melibatkan kanak-kanak. Saban hari kita mendapat maklumat, kita mendapat berita daripada Syria terus hari ini berlaku serangan di tempat ni. Walhal semalam saja berlaku satu serangan di satu madrasah Jalil Quran, madrasah anak-anak yang belajar Al-Quran, yang telah mengakibatkan lebih 6 orang kanak-kanak cedera dan 3 daripadanya kritikal. Jadi setiap hari, saban hari kita mendengar kanak-kanak tercedera, kanak-kanak mati, dan saya rasa kita tidak patut biarkan perkara ini dengan senyap. Silence is killing. Kalau kita terus senyap, apakah makna kita ni sebagai seorang Muslim terutamanya yang Rasulullah sebutkan malam yahtamma bil amril muslimin falaysa minhum. Rasulullah sebutkan kalau kita tidak mengambil berat mengenai orang Muslim yang lain, maka kita ini bukan daripada kalangan orang Muslim. Ini saya kira sebagai motivasi untuk kita, walaupun mereka nun jauh berada 10,000 km jauh daripada kita, tetapi kita tidak terbatas oleh sempadan negara. Ini yang perlu kita lakukan, dan kita perlu runtuhkan main blok ini. Nak katakan okey, kalau orang kata rakyat Malaysia ramai lagi yang sengsara, ramai lagi yang perlukan bantuan. Yes, kita ada badan-badan yang bertanggungjawab untuk salurkan bantuan, dan kita fokus untuk membantu rakyat Syria. Betul. Ini yang dinamakan sebagai ukhuwah. Muslim di antara Muslim ni satu badan yang lain sakit, akan sakit sebahagian badan yang lain. Ini yang dikatakan kita sebagai ukhuwah Islam, dan kita perlu buktikan. Bayangkan geng-geng Arsenal berjaya kutip lebih kurang 325 pound untuk bantuan kepada refugee Syria. Jadi kalau kita lihat, itu adalah antara intipati kenapa kempen Save the Children of Syria ni kita jalankan, dan untuk kita mengerik. Dan juga akhir sekali secara ringkas daripada seorang jurugambar yang memang berhadapan sendiri. Jadi tak semua orang boleh mampu memberi dengan wang. Jadi bagaimana daripada Tuan sendiri yang memberi pertolongan dengan merakamkan untuk kita sampaikan kepada masyarakat di luar sana. Silakan. Okey, sepanjang perjalanan kami di Syria, kami telah bersama dengan beberapa mujahidin, beberapa kumpulan mujahidin yang utama. Kita
kita ambil beginilah, sebab saya ada berjumpa dengan salah seorang mujahidin di sana. Beliau lepas bersembang-sembang dengan dia, beliau sendiri mengatakan kepada saya yang your camera is even better than our weapon, because my weapon can only kill the person in front of me, but your weapon, your camera can bring the change to the whole world. Okey, itu dia. Itu dia. Seperti mana kalau kita tengok lain kata-kata lain, kalau kalam ini lebih tajam, pena lebih tajam dan sebagainya, dan juga semua benda itu kadang-kadang bukan saja kita dapat sumbangkan melalui wang ringgit, tapi melalui kemahiran dan kepakaran kita. Oleh itu kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Syaril Azfar bin Saleh dan juga Tuan Syaril Sukardi, dan semoga kita doakan semoga kempen Save the Children of Syria ni, kempen ini akan mendapat dengan berjaya, dan juga kita sama-sama dapat memberikan kesedaran untuk membantu masyarakat muslim. Saya tak risaukan tentang kutipan yang bakal diperoleh oleh kempen ini. Saya risaukan kesedaran itu sendiri, sebab kalau tak ada kesedaran, sampai bila pun kempen kalau 20 kempen kita buat pun tak akan berjaya dengan adanya kesedaran yang betul. Betul lah. Kalau tidak kita duduk asyik kerja kutip duit, tapi sebenarnya tak ada rasa. Betul. Kesedaran itu penting. Macam Syahrir kata tadi, #Save Children of Syria. Save the Children of Syria. Okey, hashtag sekarang. Terima kasih sekali lagi mengucapkan, dan kita akan kembali selepas ini, tapi sebelum itu kita kena berehat seketika. Ya, saksikan bagi saya ini.